Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Alias. Nama saya Nur Saidah binti Abdul Ghani. Nombor kad matrik lama AIG 180035 ataupun yang baru 17153975 akan membentangkan tajuk persaingan negara Asia Timur dalam bidang pembuatan kereta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini saya Nur Akidah Koya binti Liman, nombor matrik AIG 180015. Jadinya outline untuk tajuk ini ialah pertama ialah pengenalan, kedua ialah persaingan selepas Perang Dunia Kedua, ketiga persaingan tahun 1980 hingga 2006 dan ketiga ialah persaingan tahun 2010 hingga kini dan diakhiri dengan penutup. Saya akan membentangkan pengenalan dan persaingan selepas Perang Dunia Kedua dan yang persaingan tahun 80-an hingga 2006 dan persaingan tahun 2010 hingga kini akan dibentangkan oleh kawan saya. Seperti yang kita tahu, bidang automotif ataupun perindustrian ni sangat berkembang dan maju pada masa kini di seluruh dunia, termasuklah negara Asia Timur iaitu China, Jepun dan Korea Selatan. Ini saya akan menceritakan sedikit bagaimana bidang automotif ni bermula di tiga-tiga negara Asia Timur ni, dan saya mulakan dengan negara China. Negara China dia memulakan bidang automotif ni oleh syarikat pembuatan automotif China ataupun nama syarikat iaitu The First Automotive Works Group ataupun FAW. Itu merupakan syarikat yang pertama menubuhkan pembuatan ni, dan syarikat ni telah ditubuhkan pada tahun 1953 di Bandar Utara Changchun di wilayah Jilin. Antara penghasilan pertama yang dihasilkan oleh FAW ni ialah terak di Jepang pada tahun 1956. Dan sejak daripada itu industri automotif China ni dia terus maju dan mencipta sedan pertama iaitu SUV enjin berkuasa tinggi dan sebagainya. Dan dikatakan dalam tempoh 6 dekad ni negara ini ataupun China ni telah berkembang menjadi pembuat kereta dan pasaran kereta terbesar di dunia, selain yang kita tahulah Amerika Syarikat, Jepun, Korea Selatan, dan dia ni juga mengeksport kenderaan ke lebih daripada 180 negara dan wilayah. Kita pergi pula kepada negara Jepun. Industri automobil ni di Jepun ni bermula pada era Taisho iaitu tahun 1912 sehingga 1926. Dan selepas Perang Dunia Pertama adalah beberapa syarikat automotif ni dia dipimpin oleh kerajaan dan tentera imperialis untuk hasilkan trak kenderaan ketenteraan. Kenapa trak ketenteraan? Ialah sebabnya kita tahu Jepun terlibat dalam Perang Dunia Pertama, jadinya mereka hasilkan trak bagi inilah ketenteraan ni lah. Dan inilah bermulanya titik permulaan bagi industri automobil di Jepun ni berkembang. Dan pada tahun 1933 ataupun pada awal era Showa, wujudnya ataupun tertubuhnya syarikat automobil yang berjenama Nissan, Toyota. Dan Nissan ni di bawah syarikat bernama Nihon Sangyo, dan Toyota ataupun Toyota Jido Shoki ni ialah sebuah syarikat mesin tenun
dan yalah masa tu perindustrian sangat kembang, so jadinya mungkin daripada sektor tekstil pergi ke industri automobil, sebabnya masa tu dah berkembang, so jadinya mereka cubalah something new. Dan walau bagaimanapun industri ni tak begitu penting pada Perang Dunia Kedua, dan syarikat-syarikat ni hanya hasilkan truk, ketenteraan dan industri serta bas. Kenapa industri automobil ni di Jepun ni tak begitu penting masa Perang Dunia Kedua, nanti saya akan ceritakan di isi. Negara Asia Timur yang terakhir ialah Korea Selatan. Sebelumnya bermula pembuatan kereta dekat Korea ni, operasi yang berkaitan hanyalah kenderaan yang didasarkan untuk pemasangan bahagian kereta ni yang diimport dari firma asing. Dan tidak lama selepas itu kenaikan populariti automotif di Asia, jadinya banyaklah ahli perniagaan untuk melabuhkan dan melibatkan diri dalam pembuatan kereta Korea. Seperti yang kita tahulah, Jepun masa tu dah mula maju, dan ahli perniagaan pun ambil kesempatan lah untuk menelit di pasaran Asia Timur. Pada tahun 1955, ada ahli perniagaan Korea ni bernama Choi Moo-song dan dua adik-beradik lelakinya telah mengeluarkan sebuah kereta dalam bentuk model jeep tentera yang dibuat daripada logam tangki gendang minyak sampah. So mereka ubah suai dan jadikan jeep lah. Dan kerja ataupun kereta yang dihasilkan oleh mereka ni diberi nama Sibal, yang bermaksud permulaan baru di Korea. Lepas keluaran Sibal tu, syarikat-syarikat lain pun mula melancarkan penghasilan automobil mereka yang dihasilkan dengan bantuan industri automotif Jepun. Okay, kita masuk ke isi yang pertama, iaitu persaingan selepas Perang Dunia Kedua. Kita boleh tahu yang tiga-tiga negara ni selepas Perang Dunia Kedua ni, mereka punya dari segi ekonomi, dari segi suasana, dari segi keadaan, semuanya hancur, semuanya teruk. Dan jadinya mereka ni cuba untuk bergiat dalam industri automobil ni untuk memulihkan ekonomi. Dan kini kita masuk ke negara China. Pada tahun 1964, China ni mempunyai 417 buah kilang yang menghasilkan truk, kereta, motosikal dan juga bahagian asas automotif. Dan jumlah kilang ni dia berjadi bertambah ataupun meningkat 4 kali ganda pada tahun 1976 menjadi 1950. Kenapa bertambah begitu banyak? Kerana makin tahun diorang punya industri ni makin berkembang. Ya, diorang banyak mengeksport, mengimport, terutamanya mengeksport lah mereka punya kenderaan ke luar negara. Dan untuk pengetahuan, negara China ni salah satu negara yang mengeksport truk untuk kegunaan ketenteraan lah ke negara-negara lain. Dan jadinya pada tahun 1966 mereka ni
membina kilang trak baru di wilayah Pegunungan Sian di wilayah Hubei, dan dengan secara tidak sengajanya hubungan automotif di China ni dengan syarikat asing ni mula berkembang secara perlahan, dan berikutan pada awal tahun 1960-an berlakunya pecahan Sino-Soviet, dan disitulah jumlah import kereta dan trak turun dari 24,865 pada tahun 1958 ke 1,123 pada tahun 1961. Kenapa jumlah import kereta dan trak ni menurun? Sebab China ni dah mula banyak hasilkan trak sendiri, jadinya mereka tidak mengimport lah kereta dari luar negara. Mereka dah berjaya hasilkan banyak trak dan mereka dah makin maju dalam automotif ni. Dan China ni dia banyak mengimport trak dari Itali, Romania, Jepun dan Perancis. Namun peratusan trak yang dihasilkan dalam negeri meningkat dari 50% pada tahun 1970 menjadi 65% pada tahun 1975, maaf. Ini menunjukkan peratusan meningkat sebanyak 15%, menunjukkan peratusan menaik sebanyak 15%, walaupun dalam masa 5 tahun peratusan ni menaik agak memberangsangkan juga. China juga dia mengeksport sebilangan kecil trak ke negara seperti Tanzania, Albania dan Vietnam Utara sebagai sebahagian daripada program bantuan asing negara itu. Beralih pula ke negara Jepun, selepas tahun 1955 lebih banyak kereta mula dihasilkan oleh syarikat automotif di Jepun daripada tahun sebelumnya. Kenapa tahun sebelum 1955 ni keluaran kereta tak banyak? Sebabnya ada beberapa faktor lah. Antara faktornya ialah ada yang syarikat kereta yang hampir muflis, dan ada yang mengalami krisis seperti kontrak yang ada mengalami masalah kontrak. Dan namun walau bagaimanapun banyak rintangan yang dihadapi oleh mereka, namun mereka berjaya juga untuk memulihkan keadaan waktu itu. Dan pada masa yang sama pemerintah juga menyekat import kereta bagi menyokong industri automotif Jepun. Yelah, kalau mereka ni asyik import kereta dari luar negara, macam mana industri automotif Jepun ni nak berkembang, nak maju? Yelah, mereka tak menyokong hasil buatan mereka sendiri, siapa lagi yang nak sokong? Dan banyak negara juga jarang protes lah Jepun ni, sebabnya pasaran kereta Jepun ni sangatlah kecil waktu tu, sebabnya mereka ni baru nak bangun. Lainlah Eropah dah masa tu dah membangun, dah banyak keluarkan kenderaan. Selepas Perang Dunia Kedua, Markas Besar Pendudukan Bersekutu ni melarang penghasilan automobil sehingga tahun 1950, dalam masa 5 tahun selepas Perang Dunia. Dan syarikat di Jepun ni hanya dibenarkan untuk mengeluarkan sejumlah bilangan trak yang dalam masa yang dalam bilangan yang sedikit. Dari itu di bawah kawalan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri automotif Jepun ni dia
kan banyak perniagaan kecil. Jadinya untuk membantras perniagaan kecil tu, mereka menggabungkan untuk menjadikan menjadi lebih besar lah. Dari pertengahan hingga penghujung 50-an, Jepun ni mula mengeksport kereta, tapi dalam jumlah ratus per tahun, dan pengeluaran kenderaan di Jepun ni juga semakin lama semakin meningkat secara perlahan, dan buat pertama kalinya pada 1961 ekspor tahunan mencapai 10,000. Apabila banyak kegiatan ekspor dan mengimport kenderaan ni, jadinya pembangunan kereta di Jepun ni dah semakin taraf dengan negara-negara Eropah yang sudah maju. Awal tahun 1970-an, Jepun ni mengeksport lebih dari 1 juta kenderaan ke negara lain, terutamanya ke Amerika Syarikat lah. Dan waktu eksport dimulakan ni, credibility kereta Jepun ni lemah. Biasalah baru nak mula, yelah kita baru nak mula, so macam tak berapa nak strong lah. So walaupun harga dia rendah, berdasarkan nilai yen berbanding dolar US, ia telah meningkatkan jumlah pembeli kereta Jepun di Amerika Syarikat. Yelah, dah bila yen tu rendah daripada Amerika, nilai dolar, jadinya mestilah lagi banyak pembeli dari Amerika Syarikat ni nak beli. Sebabnya yelah, kita boleh tahu kualiti kereta tu macam mana. Dan import ni meningkat dia selari dengan eksport pada tahun 60-an dengan 70-an, pada kadar purata 15.4 pada tahun 60-an dan 22.2% pada tahun 70-an. Dari kata lain, pertumbuhan import selama ni dia dibatasi oleh ekspor. Ialah sebabnya ekspor ni menghasilkan pertukaran mata wang asing untuk membeli barangan import. Terakhir, kita pergi ke negara Korea Selatan. Pada permulaan pembuatan kereta ni, Korea Selatan ni mengalami kekurangan teknologi canggih dan tahap produktiviti yang suram. Yelah, masa ni Korea Selatan tak setanding Jepun yang seperti yang kita tahu. Sebabnya yelah, mereka ni masa ni susah dari segi ekonomi, masih membangun. Jadinya untuk dapatkan teknologi tu agak sukar lah, kerana dia menelan perbelanjaan yang besar. Jadi industri ni dia terpaksa bergantung sepenuhnya kepada komponen dan pengetahuan yang diimport dari Amerika Syarikat, Jepun dan Eropah. Yang kita tahu masa ni negara lain dah maju, Korea baru nak membangun. Jadinya pendekatan untuk mengembangkan lagi industri ini, mereka ni bertanya kepada syarikat kereta terkemuka di dunia macam mana nak buat produk tu jadi lagi bagus, lebih baik. Buat pertama kali pentadbiran Korea ni dia menguatkuasakan larangan ketat untuk mengimport kereta dari luar negara, yang agar tiada yang dijual di Korea lah, di pasaran Korea, kecuali mereka ni nak buka balik kereta tu dan pasang semula di kilang-kilang mereka ni. Dan pengendalian import antarabangsa ni dia adalah pro and cons dia. Dari aspek positif dia, pemerintah ni ataupun pentadbir ni dia
dia secara efektif dia dapat siapkan kereta mereka ni lah, dan membiarkan semua kereta import ni dikeluarkan di Korea dengan teknologi automotif asing lah yang dihantar terus ke kilang tu. Dan ini membolehkan industri Korea ni belajar dari awal selok-belok pemasangan kenderaan ni. Di situ mereka boleh tahu kebaikan dan keburukan kereta yang diimport dari luar negara. Jadinya mereka boleh mengimprovekan lagi diorang punya industri automotif ni. Jadinya sebab itulah mereka ni sekarang ni makin maju, dan industri mereka ni sangatlah kenal di seluruh dunia, termasuklah di Malaysia. Sebenarnya persaingan pembuatan kereta di negara Asia Timur ni selepas Perang Dunia Kedua ni tak begitu menonjol lah. Sebabnya mereka ni masing-masing sibuk nak menaikkan ekonomi dan memulihkan keadaan yang tengah kucak-kacir. Jadinya persaingan tu tak begitu nampak. Mungkin nampak dari segi ekspor, import kita boleh bandingkan, tapi dari secara kasarnya tiada persaingan yang jelas lah. Jadinya sampai di sini saja pembentangan saya, dan yang selebihnya akan dibentangkan oleh kawan saya. Sekian, terima kasih. Saya akan memberi penjelasan pada tahun 1980 sehingga 2006 dan pada era 2010 sehingga kini. Kita mulakan dengan tahun 1980 sehingga 2006. Bagi negara China, berlaku perdebatan di antara sektor kerajaan dan juga swasta, di mana dalam menentukan siapakah yang lebih berhak dalam menjalankan ataupun menguruskan sektor automobil ini. Hal ini kerana sektor ini sudah semakin berkembang di negara tersebut. Pada tahun 1990, negara China telah menerima lebih banyak pelaburan daripada negara-negara maju yang lain berbanding dengan negara Korea Selatan dan juga Jepun. Syarikat-syarikat tempatan mereka seperti Changhun First Automobile Works, Dongfeng Motor Corporation dengan Shanghai Automobile telah berkembang dengan pesatnya pada peringkat domestik. Polisi kerajaan China, iaitu rancangan ke-10 dari tahun 2001 sehingga 2005 telah meningkatkan industri tersebut, dan ketiga-tiga syarikat yang telah disebutkan tadi telah dibantu untuk terus membangun bagi menyokong sektor automobil di negara tersebut. Pada tahun 2005 merupakan tahun keemasan bagi negara China kerana berlaku beberapa polisi yang telah berubah untuk menampung ataupun untuk memajukan lagi sektor automobil di negara tersebut. Hasil jualan penghasilan kereta-kereta di negara China telah meningkat sebanyak 28.94%, dan jenama-jenama tempatan mereka juga telah berjaya dieksport ke negara-negara besar seperti USA, Japan, Jerman, UK dan juga Hong Kong. Bagi negara Korea Selatan pula, mereka mempunyai permasalahan pada awal-awal penghasilan automobil di negara mereka. Hal ini kerana mereka terpaksa bersaing dengan negara Jepun yang seperti kita tahu mempunyai kuasa ataupun mempunyai kelebihan dalam industri automobil. Jadi, kerajaan Korea Selatan telah mengambil pendekatan dengan menghasilkan produk yang berkos rendah. Antara jenama kereta yang telah dihasilkan pada ketika itu adalah Kia dan juga Hyundai. Kerajaan telah menawarkan syukur insentif kepada penduduk tempatan, rakyat Korea Selatan, bagi mempromosikan produk tempatan mereka pada ketika itu. Syarikat tempatan, banyak yang terlibat dengan industri automobil, perlulah mempunyai kerjasama dengan syarikat-syarikat asing. Hal ini kerana satu polisi yang telah dilakukan oleh kerajaan Korea Selatan pada ketika itu, di mana mana-mana syarikat asing yang ingin bertapak di Korea Selatan perlulah mempunyai kerjasama dengan syarikat tempatan mereka. Hasilnya, nilai ekspor penjualan kereta di negara tersebut meningkat dengan lebih mendadak. Pada tahun 1986, syarikat kereta Hyundai telah berjaya memasuki ke pasaran Amerika Syarikat
dan mencatatkan rekod penjualan yang tertinggi pada ketika itu. Kita beralih pula pada negara Jepun. Jepun seperti kita tahu, sejak awal lagi merupakan negara yang berkuasa besar dalam industri penghasilan kereta ini. Kesan nilai yen, di mana kadar yen dan dolar yang bertukar dalam masa yang singkat, sedikit sebanyak telah menjejaskan ekonomi tempatan Jepun. Jepun telah mengalami kemuruduman dalam sektor ekonomi pada tahun 1991, di mana negara itu terpaksa menghadapi loss sedikit, di mana sektor ekonomi mereka telah jatuh dengan teruknya. Kesan daripada perkara itu menyebabkan penjualan kereta negara Jepun semakin berkurang dan penghasilan kereta juga terjejas dengan teruk. Namun pada tahun 1994, Jepun berjaya mengatasi masalah ini dan penjualan produk tempatan mereka telah berjaya dilakukan sebanyak 10.5 million unit. Bagi mengatasi masalah yang dihadapi ketika loss dekat, Jepun juga telah menjalinkan hubungan yang baik dengan negara besar seperti Amerika Syarikat. Hasilnya, 7 syarikat tempatan mereka telah berjaya memasarkan produk di negara tersebut. Antara contoh syarikat tempatan Jepun yang berjaya memasarkan produk di negara Amerika Syarikat adalah Honda, Nissan, Toyota, Mazda, Mitsubishi, Fuji Heavy Industry dan juga Isuzu. Antara langkah lain yang telah dilakukan oleh kerajaan Jepun adalah mengadakan more stock dengan kerajaan Amerika Syarikat, di mana kedua-dua belah negara akan mengadakan sesi perbincangan terhadap apa-apa masalah yang mereka hadapi dalam sektor ini. Jepun juga telah mengadakan brand-to-brand complementation iaitu BBC, di mana janji Jepun untuk meletuskan ekonomi di negara-negara Asia. Dan Jepun juga menjanjikan sektor pekerjaan bagi negara-negara ASEAN, bagi membantu negara-negara ASEAN menaikkan ekonomi masing-masing. Pada tahun 1980, kerajaan Jepun telah mengahadkan import kereta asing ke negara tersebut. Hal ini bagi meningkatkan penghasilan ataupun meningkatkan penjualan kereta produk tempatan mereka. Antara sektor-sektor yang telah ditubuhkan oleh kerajaan Jepun bagi membantu penghasilan atau penjualan produk tempatan mereka adalah JAMA, Japan Automobile Manufacturing Association. JAMA ditubuhkan untuk menghasilkan produktiviti dan juga standard sesebuah kereta. Hal ini bagi meningkatkan, menarik kepercayaan dan juga minat masyarakat tempatan dan juga luar negara dalam membeli produk-produk Jepun. Selain itu, Jepun juga menghasilkan atau menubuhkan JARI, iaitu Japan Automobile Research Institute. Selain daripada JAMA, Jepun juga telah menubuhkan JARI, iaitu Japan Automobile Research Institute, di mana JARI bertanggungjawab dalam melakukan kajian terhadap penghasilan kereta yang lebih canggih bagi menarik perhatian masyarakat dunia terhadap produk-produk Jepun. Sekarang kita beralih kepada tahun 2010 sehingga kini. Pada tahun 2010, berlaku persaingan yang sangat sengit antara ketiga-tiga negara tersebut. Hal ini kerana industri automobil telah menjadi antara salah satu punca ekonomi bagi negara-negara tersebut. Seperti contoh, China telah berjaya menghasilkan 1.83 million kenderaan lebih daripada negara-negara Korea dan juga negara Jepun. Kedudukan yang kukuh dalam sektor komponen-komponen pembuatan kenderaan juga telah menjadikan China sebagai ranking yang pertama dalam penghasilan dan penjualan produk-produk jenama kereta di dunia. Manakala bagi negara Jepun pula, jenama-jenama mereka semakin mendunia di negara-negara yang lain. Penghasilan domestik telah meningkat pada tahun 2012. Hal ini kerana nilai yen yang semakin stabil dan pasaran global yang semakin kuat telah membuatkan pasaran-pasaran ataupun penjualan-penjualan kereta Jepun semakin mendapat perhatian dalam kalangan masyarakat. Penjualan-penjualan kereta di negara Jepun juga telah meningkatkan industri-industri yang berkaitan dengan pembuatan kenderaan seperti industri getah dan juga bahan kimia. Di Jepun juga, syarikat-syarikat kecil akan bekerjasama dengan syarikat-syarikat asing yang mempunyai kelebihan dalam bidang-bidang pembuatan kereta tersebut, seperti bidang kimia, elektronik, tekstil dan komponen-komponen mekanikal. Kerajaan Jepun juga telah mengenakan cukai insentif bagi mana-mana pihak yang ingin membeli kereta baharu. Diskaun juga diberikan kepada pas letak kenderaan dan juga tol bagi menarik perhatian mereka membeli produk-produk Jepun.
kerajaan Jepun juga telah memudahkan urusan-urusan pekerja yang bekerja di bawah industri automobil bagi membolehkan mereka terus berusaha untuk bekerja di dalam sektor itu tanpa sebarang beban. Untuk negara Korea Selatan pula, mereka menduduki di tangga kelima dalam dunia dan kedudukan mereka dalam penghasilan penghasilan kereta semakin meningkat lebih baik. Apa yang lebih memberangsangkan adalah 12% daripada sumber pekerjaan daripada sektor pekerjaan di negara Korea Selatan merupakan daripada sektor automobil itu sendiri. Pada era ini, Korea Selatan lebih menumpukan perhatian dalam penghasilan kenderaan-kenderaan yang mesra alam dan juga melakukan beberapa inisiatif dalam memastikan kenderaan dihasilkan berbeza daripada kenderaan-kenderaan dihasilkan oleh negara lain. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa pakar ekonomi di negara tersebut meramalkan bahawa Korea Selatan akan mengalami kerugian ataupun penurunan ekonomi dalam sektor automobil ini. Walau apa pun yang berlaku, penghasilan kenderaan di Korea Selatan masih berlaku seperti biasa. Untuk konklusi bagi pembentangan saya sebentar tadi, kita sememangnya tahu bahawa kenderaan-kenderaan ataupun persaingan dalam ketiga-tiga negara ini dalam sektor automobil sangatlah sengit dan ketiga-tiga negara menjanjikan ataupun memberikan kualiti yang baik dalam segi penghasilan kenderaan mereka. Namun, yang menjadi persoalan, negara manakah yang memiliki teknologi yang lebih baik dalam penghasilan kereta-kereta mereka? Oleh itu, ketiga-tiga negara ini telah menumpukan perhatian mereka dalam mengejar teknologi yang lebih baik untuk menghasilkan kereta yang lebih baik dan menepati citarasa masyarakat kini. Negara-negara ini juga memberi penumpuan terhadap golongan muda bagi menceburkan diri dalam industri automobil ini. Sama ada dari segi teknologi, sama ada dari segi kajian untuk mereka melakukan beberapa perubahan dalam sektor ini bagi menambah baik penghasilan kereta-kereta mereka, ataupun dari segi tenaga pekerja bagi menarik perhatian golongan-golongan muda terlibat sama dalam penghasilan kereta-kereta ini. Walau apa pun yang terjadi, seperti yang kita tahu, negara-negara ini masih berlandaskan penghasilan kereta dan juga penjualan kereta sebagai sumber utama ekonomi mereka. Sekian daripada saya. Terima kasih.